Tuan Yang Mentua ke-11 meningkatkan pemilikan rumah. Saya mendengar keluh kesah rakyat untuk memiliki rumah yang selesa, terutama bagi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Pelbagai rungutan sering diperkatakan seperti harga rumah melambung tinggi, bekalan rumah tidak mencukupi dan kesukaran mendapat pembiayaan. Akhir-akhir ini didapati kenaikan harga rumah amat ketara yang telah menjejaskan kemampuan masyarakat untuk membeli rumah. Di samping itu, aktiviti spekulasi turut memberi kesan ke atas kenaikan harga rumah. Situasi ini secara tidak langsung boleh menjejaskan pasaran hartanah dalam jangka masa panjang. Bagi meningkatkan kemampuan rakyat membeli rumah dan memastikan harga rumah stabil serta mengekang aktiviti spekulasi yang keterlaluan, kerajaan akan melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, mengkaji semula cukai keuntungan harta tanah atau RPGT. Bagi hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan sehingga 3 tahun, kadar RPGT dinaikkan kepada 30%, manakala pelupusan dalam tempoh 4 dan 5 tahun kadarnya dinaikkan kepada 20 dan 15%. Bagi warga negara, pelupusan yang dibuat dalam tahun ke-6 dan berikutnya tidak dikenakan RPGT, manakala bagi syarikat RPGT dikenakan 5%. Bagi bukan warga negara pula, RPGT dikenakan pada kadar 30% bagi tempoh pegangan sehingga 5 tahun, dan pelupusan dalam tahun ke-6 dan berikutnya RPGT dikenakan 5%. Kedua, meningkatkan harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Ketiga, meningkatkan ketelusan harga jualan harta tanah di mana pemaju hartanah perlu mempamerkan secara terperinci harga jualan termasuk semua manfaat dan insentif yang ditawarkan pada pembeli seperti pengecualian yuran guaman, duty sistem, perjanjian jual beli, rebate tunai dan hadiah percuma. Dan keempat, melarang pemaju perumahan melaksanakan projek yang berciri Developer Interest Bearing Scheme atau DIBS bagi mengelakkan pemaju memasukkan tanggungan kadar faedah pinjaman pembeli semasa tempoh pembinaan ke dalam harga rumah. Oleh itu, institusi kewangan dilarang menyediakan pembiayaan akhir bagi projek yang terlibat dalam skim DIBS ini. Seterusnya, bagi meningkatkan akses pemilikan rumah pada harga yang berpatutan, dianggarkan sebanyak 223,000 unit rumah baru akan dibina oleh kerajaan dan sektor swasta pada tahun 2014. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM578 juta kepada Jabatan Perumahan Negara atau JPN bagi melaksanakan program perumahan rakyat yang melibatkan pembinaan 16,473 unit rumah. Di samping itu, JPN juga akan membina 600 unit program perumahan rakyat disewa dan perumahan rakyat bersepadu dengan peruntukan RM146 juta. Prima pula akan menyediakan 80,000 unit rumah dengan peruntukan RM1 bilion di mana harga jualannya adalah 20% lebih rendah dari harga pasaran. Manakala SPNB akan membina 26,122 unit rumah yang meliputi 15,122 unit rumah mampu milik, 3,000 rumah idaman rakyat dan 8,000 rumah mesra rakyat. Kerajaan juga memperkenalkan kategori baru rumah mesra rakyat dengan harga jualan antara RM45,000 hingga RM65,000 di mana kerajaan akan memberi subsidi antara RM15,000 hingga RM20,000 seunit. Kerajaan juga akan memperkenalkan skim perumahan mampu milik swasta atau My Home sebagai satu langkah untuk menggalakkan sektor swasta membina lebih banyak rumah murah dan sederhana. Skim ini menawarkan subsidi RM30,000 seunit kepada pemaju swasta. Antara kriteria utama skim ini, pertama, membina sekurang-kurangnya 20% rumah kos sederhana dan 20% rumah kos rendah dan 20% kos sederhana dalam satu projek perumahan.
harga jualan maksimum rumah kos rendah ialah RM45,000 dan kos sederhana ialah RM170,000. Ketiga, keluasan minimum rumah kos rendah adalah 800 persegi dan kos sederhana 1,000 kaki persegi dengan kemudahan minimum 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Keempat, menyediakan kemudahan ruang letak kereta, surau, dewan dan taman permainan. Dan kelima, terbuka pada pembeli rumah pertama dengan pendapatan bulanan isi rumah maksimum RM3,000 bagi kos rendah dan maksimum RM6,000 bagi kos sederhana. Keutamaan akan diberikan pada pemaju perumahan yang membina rumah kos rendah dan sederhana di kawasan yang mempunyai permintaan tinggi. Skim ini terhad pada 10,000 unit rumah pada tahun 2014. Ianya adalah untuk projek perumahan baru yang diluluskan mulai 1 Januari tahun hadapan dengan peruntukan RM300 juta di bawah seliaan Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada masa ini, pemaju-pemaju perumahan seperti Prima, Program Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia dan perumahan di kawasan baru dibuka layak memohon grant daripada dana mudah cara sebanyak 10% daripada kos projek. Bagi tahun 2014, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM4 bilion untuk dana mudah cara sebagai inisiatif menggalakkan pelaksanaan projek swasta berimpak tinggi dan strategik. Daripada jumlah tersebut, saya mencadangkan RM1 bilion dikhususkan bagi dana mudah cara perumahan di bawah UKAS. Pemaju yang menerima grant ini mesti mematuhi terma dan syarat serta harga jualan rumah yang ditetapkan oleh kerajaan. Kerajaan juga akan melaksanakan program membaik pulih dan meningkatkan keselesaan serta mengindahkan rumah kos rendah milik kerajaan. Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk penyelenggaraan lift mengecat semula rumah, pembersihan longkang dan ruang buangan sampah serta membaik pulih padang permainan. Untuk itu, sejumlah RM100 juta akan disediakan kepada tabung penyelenggaraan 1 Malaysia di bawah seliaan Kementerian Perumahan. Kerajaan juga akan memperuntukkan RM80 juta bagi memulihkan lagi sebanyak 20 buah projek rumah terbengkalai melibatkan 8,197 buah rumah. Bagi terus mengukuhkan pasaran hartanah dan menambah peluang rakyat memiliki rumah, kerajaan akan melaksanakan pendekatan yang lebih efektif dan menyeluruh. Sukacita saya umumkan penubuhan Majlis Perumahan Negara untuk merangka strategi dan pelan tindakan yang secara menyeluruh menyelaras aspek perundangan, mekanisme harga tanah serta memastikan penyediaan rumah lebih cekap dan cepat. Ke-12, program penyeragaman harga. Kerajaan juga sedar akan harga barangan keperluan yang lebih mahal di Sabah dan Sarawak berbanding di Semenanjung Malaysia disebabkan kos penghantaran dan pengagihan yang lebih tinggi. Untuk memastikan harga barangan dan kos dapat dikurangkan, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM331 juta bagi meneruskan program penyeragaman harga dan pemberian subsidi termasuk kos pengangkutan. Di samping itu, 60 buah kedai rakyat 1 Malaysia turut akan dibuka dengan peruntukan RM30 juta. Ke-13, pelepasan cukai untuk golongan berpendapatan sederhana. Kerajaan tidak pernah meminggirkan golongan berpendapatan sederhana yang merupakan bilangan pembayar cukai pendapatan terbesar. Mereka juga turut terbeban dengan kos sara hidup. Bagi terus membantu golongan ini, kerajaan mencadangkan pelepasan cukai khas RM2,000 ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tahun 2013 bagi yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penjimatan bayaran cukai sehingga RM480. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, kumpulan ini telah menikmati penjimatan cukai sehingga RM475 ke atas pendapatan tahun 2013 semasa kerajaan mengumumkan pengurangan kadar cukai dalam bajet yang lalu. Tuan Yang Dipertua, kita amat bersyukur
Setelah negara mencapai kemerdekaan tanggal 31 hari bulan Ogos 1957, rakyat telah hidup dalam kerukunan, harmoni dan sejahtera membangunkan negara. Pada 16 September 1963 pula, termaktub peristiwa bersejarah penggabungan Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Terbukti jelas kebersamaan dan kebersatuan ini telah membawa berjuta rahmat kepada Malaysia. Ternyata, selama lebih 5 dekad, Kerajaan Barisan Nasional menggalas amanah rakyat melalui kebitaran perkongsian kuasa dan amalan bersepakat antara parti komponen. Hakikatnya sejak dahulu, Kerajaan Barisan Nasional tidak sembrono dan tidak pernah suka-suka dalam hal perencanaan negara. Bahkan kita amat komited dan sememangnya kita amat serius. Segalanya kita rangka, semuanya kita susun, kita piagam, kita laksanakan, bukan sekadar sonota atau sebuah orkestra, namun ia menjadi puluhan simfoni kemajuan yang terindah demi kesejahteraan hidup seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi. Tuan Yang Dipertua, kepada para penjawat awam yang menjadi tulang belakang pembangunan negara, kerajaan amat menghargai sumbangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka yang demikian, pada Julai lalu, kerajaan telah memberi tambahan satu kenaikan gaji tahunan atau KGT melibatkan peruntukan 1.6 bilion ringgit. Di samping itu, kerajaan juga telah memberi tambahan 3 KGT kepada gaji maksimum bagi semua kumpulan perkhidmatan yang telah memanfaatkan 182,434 penjawat awam yang berada pada paras gaji maksimum. Lantaran, sukacita saya mengumumkan pula bahawa kerajaan bersetuju menambah baik sebanyak 81 skim perkhidmatan dari pelbagai peringkat mulai bulan November ini. Tuan Yang Dipertua, selanjutnya dalam usaha untuk terus meringankan beban hidup rakyat bersesuaian dengan pelaksanaan subsidi bersasar, sukacita saya mengumumkan bahawa program Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM 3.0 kepada isi rumah dan individu bujang akan ditambah baik. Program BRIM pada isi berpendapatan bulanan 3,000 dan ke bawah akan ditingkatkan nilai bantuannya daripada RM500 kepada RM650. Seterusnya, bagi individu bujang berumur 21 tahun ke atas yang berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, nilai BRIM akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Sebagai pelengkap, Tuan Yang Dipertua, sukacita saya mencadangkan caruman insurans takaful berkelompok rakyat satu Malaysia ataupun iBRIM bernilai RM50 diberi kepada semua penerima isi rumah BRIM. Langkah ini diharap dapat memberi perlindungan maksimum sehingga RM30,000 kepada penerima isi rumah BRIM sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Pendek kata, secara keseluruhannya, penerima BRIM 3.0 dari kalangan isi rumah berpendapatan bulanan tidak melebihi RM3,000 akan menikmati bantuan sebanyak RM700. Sebagai tambahan buat kali pertama, BRIM 3.0 akan diperluaskan kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan antara RM3 hingga RM4,000 dengan nilai bantuan sebanyak RM450. Pemberian ini adalah berdasarkan kepada kenaikan kos sara hidup yang perlu ditanggung oleh golongan berpendapatan sederhana rendah. Golongan ini juga akan menikmati caruman iBRIM bernilai RM50 yang menjadikan jumlah keseluruhan BRIM sebanyak RM500. Bagi melaksanakan kesemua pakej BRIM 3.0 di atas, kerajaan memperuntukkan sejumlah RM4.6 bilion yang dijangka dapat memanfaatkan seramai 7.9 juta penerima. Tuan Yang Dipertua,
pada bulan Ogos lalu, sebelum menjelangnya Hari Lebaran Aidilfitri, bayaran bantuan khas kewangan sebanyak RM500 dan RM250 masing-masing telah dibayar pada penjawat awam dan pesara. Hari ini pula sukacita saya umumkan untuk meringankan lagi beban golongan pesara, kerajaan akan memberi bayaran khas kewangan sebanyak RM250. Pada para penjawat awam, janganlah bimbang, apa yang tunggu sudah pun tiba. Saya dengan ini mengumumkan pemberian bonus sebanyak setengah bulan gaji bagi tahun 2013 dengan bayaran minimum RM500. Bayaran bonus dan bantuan khas kewangan ini akan dibayar pada awal bulan Januari 2014. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya bajet ini merupakan dokumen pasca pilihan raya sebagai antara prakasa penting memenuhi aku janji yang kita ikrarkan semasa pilihan raya baru-baru ini. Usaha kita tidak terhenti setakat ini. Bahkan inilah kesinambungan kepada sebuah perjalanan Barisan Nasional agar terus berkobar dan semangat dengan api perjuangan yang marak lagi menyala meneraju negara untuk tempoh 50 tahun akan datang. Tuan Yang Dipertua, tapi biasalah bab kata orang pekan, mah bercakap, nak buat macam mana, sabarlah jelah. Apapun kebaikan yang kita perbuat, apapun amal kebaikan yang kita lakukan, ada saja yang tidak kena, ada saja yang tidak betul di mata kawan-kawan kita di seberang sana. Namun biarlah, kata orang, kebenaran depan mata kadang-kadang kita tak nampak. Yang batil itu akhirnya akan terpasung juga. Sedangkan orang jauh, Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry yang datang baru-baru ini pun telah mengiktiraf kita sebagai negara model pada dunia dalam kepelbagaian kemajuan ekonomi dan manusia. Hatta Presiden negara China Xi Jinping juga telah memuji Malaysia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Kita juga berasa tersentuh apabila Presiden negara China turut mengungkapkan pengertian peribahasa Melayu, air dicincang takkan putus, bahawa Malaysia sahabat negara China yang sejati ketika susah dan senang. Tuan Yang Dipertua, satu demi satu tohmah dilontar, beraneka domba dituduh kepada kita. Namun kita bukanlah barisan yang mudah mengaku kalah. Apatah lagi mungkin duduk bersimpuh dan berdiam diri. Barisan Nasional mengambil resminya padi, makin merunduk, makin berisi. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, dari masa hingga masa, kita terus bangun, bangkit dan berjuang demi rakyat, demi negara. Dalam pada itu, diakui adat dan resam manusia. Selama berpuluh tahun kerajaan Barisan Nasional mentadbir, tentulah ada salah dan khilaf di sana sini. Namun mendahulukan kepentingan rakyat adalah segala-galanya buat kita. Dengan adanya sokongan dan dukungan rakyat, bila dirundingi, ternyata kelemahan-kelemahan terus kita perbaiki dan usaha dapat dimantapkan. Sekaligus segala penat lelah, letih, lesu yang digemblengkan terasa hilang dan terasa lega tatkala rakyat teramai dapat mengecapi nikmat kejayaan negara. Bat kata orang Iban di Sarawak, utai besai gagak miet. Jika kita bersatu, berganding-ganding antara kerajaan dan rakyat, tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Apa yang pasti, kita tidak sekali-kali akan membiar dan merelakan orang lain mengambil alih kerajaan ini. Demi rakyat dan demi tanah air tercinta,
Putrajaya tetap akan kita pertahankan. Tuan Yang Dipertua, jelasnya bajet inilah dokumen berevolusi yang disembahkan untuk tahun 2014. Merupakan siri-siri bajet yang akan membawa Malaysia bertatih, bertapak dan akhirnya kini berlari-lari anak, melayari bahtera kemercu jaya dan kompetitif di pesada antarabangsa. InsyaAllah kita akan membentangkan 6 lagi bajet sebelum Malaysia dijulang menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi apabila menyingsingnya Fajar 2020 kira-kira 7 tahun lagi. Tuan Yang Dipertua, demi kepentingan rakyat, moga-moga bajet kali ini juga menjadi bajet yang disirami dan limpahi barakah yang tidak terhitung-hitung jumlahnya. Akhir kalam, dalam segala kudrat manusia, kita telah berusaha sehabis baik. Kepada Allah kita membuat segala penyerahan dan mengembalikan segala urusan. Moga-moga Tuhan yang Maha Berkuasa memberi selamat dan sejahtera kepada Malaysia, negara yang tercinta, zahir dan batin. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan.